saya hormati Tia, seterusnya semua peserta yang berada dalam grup kita pada pagi ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat kita meneruskan kuliah kita pada minggu ini. Dan tajuk ini lanjutan daripada perbincangan yang lalu tentang atheism, tentang agnostik, ya, juga tentang apatism dan sebagainya yang kita dah bincangkan dalam kuliah yang lalu. Di akhir perbincangan itu kita akan berbincang berkaitan dengan punca manusia bermasalah dengan Tuhan. Kenapa manusia ada masalah dengan Tuhan? Jadi ini yang kita cuba bicarakan pada pagi ini, insyaAllah. Kalau ada apa sebarang persoalan yang ingin dikemukakan awal sewaktu saya menyampaikan kuliah ini, boleh diletakkan dalam ruang chat yang insyaAllah kemudian saya akan memberikan maklum balaslah terhadap soalan-soalan itu. Okey. Kita mulakan perbincangan pada pagi ini dengan menyebut peranan Tuhan. Ada dua perbincangan. Yang pertama, siapa Tuhan dan kewujudan Tuhan. Yang ini dibangkitkan oleh golongan atheis berkaitan dengan kewujudan Tuhan. Tuhan ni ada ke tak ada, dan mereka menafikan kewujudan Tuhan dan menganggap Tuhan ini tidak cukup bukti untuk dianggap sebagai ada. Kemudian selepas daripada itu ada satu lagi perbincangan berkaitan dengan peranan Tuhan. Kalau Tuhan itu ada, apa fungsi dan peranan Tuhan? Yang manusia banyak bermasalah pada hari ini bukan banyak pada Tuhan itu ada ataupun tak ada. Memang adalah kumpulan atheis ni. Kumpulan atheis ni. Tapi banyak juga, lagi banyak bagi saya perbincangan tentang manusia yang berfikir ataupun refleks berkaitan dengan peranan Tuhan. Yang ini juga menyumbang kepada banyak salah fikir, salah laku, orang jauh daripada agama kerana mereka anggap Tuhan dalam hidup mereka tiada apa-apa peranan yang membantu, memudahkan kehidupan mereka. Okey, itu dia punya pengenalannya. Mari kita tengok peranan Tuhan. Bila kita bincang tentang Tuhan ini, Allah Ta'ala telah pun menjadikan manusia dengan sistem yang diberikan kemampuan kepada manusia untuk mengkaji, berfikir, mengeluarkan dapatan, membuat teori, apa-apalah semua diberikan kepada manusia untuk membuat dan diberikan kemampuan juga kepada manusia. Jadi Allah Ta'ala menjadikan manusia dengan sistem. Bila sebut sistem ni maknanya dia akan berjalan dan manusia boleh mencari. Bila dia buat macam teori graviti ke, tentang alam teori panas, sejuk. Contohnya kan, contohlah kan. Kalau kita panas, kan, tuan, kalau kita panas, kita akan sifat panas ni mengembang ke mengecut. Panas. Kalau sejuk, kan, mengembang ke mengecut. Jadi manusia berfikirlah. Panas dia akan mengembang. Kalau sejuk, mengecut. Maka manusia pun akan mencari macam mana yang yang bersifat panas, menggunakan teori haba, panas dan sebagainya untuk buat aircon, untuk buat kipas, untuk buat lampu, untuk buat komputer, macam-macam lah yang dibuat berdasarkan kepada sistem yang Allah Ta'ala jadikan kepada manusia. Okey. Bila Allah Ta'ala jadikan sistem itu kepada manusia, manusia mengatur kehidupannya
Allah Ta'ala mengatur kehidupan manusia dengan susur atur yang terbaik. Walaupun manusia ini boleh mencipta itu, mencipta ini, membuat itu, membuat ini, tetapi di sana terdapat peranan Tuhan dalam kehidupan manusia. Dengan kata lain, manusia sendiri tidak boleh dan tidak mampu untuk buat sepenuhnya kehidupan dia, tak boleh. Tuhan yang menentukan. Tuhan yang menentukan. Kita nak sihat, dia bagi sakit. Kita nak kaya, dia bagi miskin. Kita nak berjaya, mungkin kita dapat gagal. Kita nak pandai, anak kita pandai, mungkin ada yang tak pandai. Kita nak apa? Kadang tak semua benda yang kita nak, kita dapat. Lalu bertembunglah antara dua ni. Allah Ta'ala nak kehendak Tuhan dengan kehendak kita manusia. Jadi manusia nak kaya tetapi Allah Ta'ala tak bagi dia kaya. Bertemulah kehendak, bertembung kehendak antara manusia dengan kehendak Tuhan. Jadi tentulah kehendak Allah Ta'ala itu akan lebih diutamakan berbanding dengan kehendak manusia. Apalah kita manusia kan, Allah Ta'ala Tuhan dan dia menentukan segala-galanya untuk kita. Namun ini tak bermakna Allah Ta'ala tak bagi langsung manusia usaha buat. Ya, Allah Ta'ala bagi kepada manusia untuk buat, untuk fikir. Buatlah, fikirlah, rancanglah, apalah kan. Tetapi akhirnya kepada Tuhan. Okay. Di sinilah kita kata kita memahami peranan Tuhan dalam kehidupan manusia yang menentukan apa yang kita perlu kan, yang kadang-kadang kita tak nampak. Yang kadang-kadang kita tak tahu, bukan kadang-kadang, memang kita tak tahu pun. Masa akan datang, mana kita tahu? Anak kita, menantu kita, cucu kita, masalahnya. Jadi apa, entah, kita pun tak tahu. Esok kita ni disakit ke, siapa nak jaga ke apa ke, kita tak tahu. Kita merancang buat yang terbaik dan Allah Ta'ala menentukan segala-galanya untuk kita, dan kita rasa apa yang Allah Ta'ala tentukan itu adalah penentuan yang terbaik. Itu secara umumnya bila kita bercakap tentang peranan Tuhan dalam kehidupan manusia, dan manusia perlu patuh ikut apa yang Allah Ta'ala mintakan kepada kita. So, apa dia punya ceritanya? Okay. Dalam kuliah yang lalu, saya bicarakan tentang 4 persepsi ini tentang kepada Tuhan. Ada yang tak percaya, ada yang ragu, ada yang percaya kepada Tuhan. Walaupun percaya kepada Tuhan, macam-macam jenis agama ada. Dan ada yang langsung tak peduli tentang kewujudan Tuhan. Golongan atheist ni, dia tak percaya kepada Tuhan konon-kononnya, tapi hari-hari marah kepada Tuhan. Ini golongan atheist. Golongan atheist ni nampak macam dia tak percaya Tuhan, dia tak suka Tuhan kan. Tapi pada hakikatnya apa yang saya tengok dalam perbincangan dalam atheist ni, golongan-golongan atheist ni dia orang putih kata denial syndrome, sindrom menafikan. Dia macam nafi, tapi sebenarnya nafi itulah bermakna dia mengaku Tuhan. Dan hampir sama juga dengan agnostik. Tapi perbincangan banyak ialah tentang kumpulan yang mereka ni tentang ateisme, tentang berfikir tentang peranan Tuhan. Termasuk juga orang yang mempercayai agama ni juga tentang peranan Tuhan. So, apa masalah manusia tentang Tuhan? So, ada 5 perkara, 5 punca yang yang menyebabkan manusia bermasalah dengan Tuhan. Yang pertama, cara salah dalam memahami Tuhan ni, cara dia salah. Bila cara salah memang lebuh lah kan. Memang salah lah. Minta maaf kalau saya ni orang Perak, bunyi-bunyi cakap tu Perak kalau tak faham tu bagi tahu lah ya. Okay. Yang kedua, manusia rasa Tuhan telah tidak berlaku adil kepada mereka. Itu yang kedua.
Yang ketiga, manusia terpengaruh dengan kehidupan dunia yang menyebabkan dia melupakan tentang Tuhan. Sepatutnya dia ikut Tuhan tapi dia terpengaruh dengan kehidupan dunia, lalu dia memutuskan hubungannya dengan Tuhan. Ataupun dia ambil benda-benda yang dia rasa perlu je dengan Tuhan. Sedangkan Tuhan kita dengan agama kita lah, kita kena ikut, bukan kita boleh pilih-pilih. Kan? Yang keempat ialah mereka menganggap, ada juga manusia menganggap agama ni sesuatu yang tak logik. Okay. Jadi dalam hukum agama ni tak logik katanya kan. Dia nak sesuatu yang logik. Okay. Dan dia menuduh agama membawa kepada keburukan. Okay. So ini 5 punca masalah manusia bermasalah dengan Tuhan yang menyebabkan mungkin dia tak nak percaya tentang Tuhan, malah nak fikir, tak peduli tentang Tuhan, ataupun menafikan Tuhan, ataupun dia mungkin juga orang beragama tetapi agama dia bermasalah. So ini yang kita kata perbincangan kita pada pagi ini, insya-Allah. Okay. Semua okey ya? Jadi bagi respon sikit dalam message ni. Kita ada 122 orang ni. Okey ke tak hari ni? Supaya kita ceria-ceria insya-Allah pada pagi ini untuk kita bincang tentang masalah dengan Tuhan. Alhamdulillah. So jelas. Okey. Kita mula yang pertama ialah manhaj yang salah tentang Tuhan. Okay. Saya ada beli satu buku online lah. Tentang buku ni saya penat boleh WhatsApp saya nanti. Buku ni saya beli daripada golongan atheist, namanya Armin Navabi. Sikit-sikit nak macam Nabi pun ada, nak macam Cik Ba pun ada. Navabi. Okay, dan dia menulis buku ini where there is no God, katanya kan. Dia membuat simple response to 20 common argument for the existence of God. Okay. Kebanyakan apa yang dibincangkan ini boleh saya katakan bahawa ialah mereka mempunyai manhaj yang salah tentang Tuhan. Manhaj yang salah untuk mencari Tuhan. Bila manhaj yang salah untuk mencari Tuhan, jadi itulah yang menjadi atheistnya. Ini yang kita dah bincangkan banyak dalam kuliah yang lalu lah. Antaranya ialah kewujudan nak tengok. Dengan pelbagai kewujudan satu-satu tu nak tengok. Ini masalah ataupun manhaj yang salah tentang Tuhan. Kalau gunakan metod ini dalam mencari Tuhan, sampai matilah kau tak jumpa Tuhan. Sebab manhaj nak tengok dulu baru nak percaya. Ini manhaj yang salah tentang Tuhan. Kerana telah ada bukti-bukti yang memadai untuk kita mengakui kewujudan Tuhan. Dan kita diberitahu oleh Rasul. Macam orang ketuk pintu rumah lah. Ya. Bila orang ketuk pintu rumah kita, yang pasti ada yang mengetuk. Orang ke, binatang ke, angin ke, yang kuat tu yang menyebabkan pintu tu ni, wallahu alam, sebab kita tak nampak. Tapi ada orang bagi tahu yang ketuk pintu tadi adalah Pulan bin Pulan. Yang ketuk pintu tadi, dia kata aku nengok ada kucing, dia kata. Pergi dekat pintu tadi, diketuk-ketuk ke apa semua. Berbunyilah kau punya pintu. Oh, iya ke? Okay. Kita tak nengok. Tapi kita ada bukti. Bukti apa? Bukti bunyi kita nampak. Bukti orang bagi tahu. Kita tak nengok Tuhan, tetapi Quran bagi tahu. Rasul bagi tahu. Kita tak nengok Tuhan, tapi bukti ada. Alam ini apa semua ni ada. Jadi bagi kita itulah bukti yang kita gunakan untuk meyakini kewujudan Tuhan yang mengatur alam ini tanpa perlu, maknanya
Kalau dapat tengok Tuhan, Alhamdulillah. Tapi dengan bukti itu Allah Ta'ala berikan kepada kita nak tengok sejauh mana keyakinan manusia tentang Tuhan, dan kita perlu untuk meyakini berdasarkan kepada bukti-bukti yang banyak yang telah diberikan kepada kita. Okey. Itu yang pertama. Jadi pendetilan pun semua saya fikir kita dah bincangkan banyak dalam kuliah yang lalu tentang apa yang disebut lack of evidence, kurang bukti dan sebagainya, kita dah bincangkan panjang. Okey. Kemudian yang kedua ialah setengah manusia menganggap Tuhan tidak berlaku adil kepada mereka. Ini punca berlaku manusia masalah dengan Tuhan. Tuhan tak berlaku adil kepada mereka. Dan mereka menyalahkan Tuhan kerana menyebabkan Tuhan ini tidak menjadikan yang terbaik untuk dia. Kerana dia meyakini bahawa bila sebut tentang Tuhan, Tuhan mestilah buat yang terbaik untuk manusia. Tapi kenapa Tuhan bagi sakit? Kenapa bagi susah? Kenapa bagi banjir? Kenapa bagi jadi perang? Dan kenapa pula yang sakitnya, yang susahnya aku, yang orang lainnya senang? Kan? Jadi di kalangan adik-beradik, dia yang paling miskin sekali. Yang sana senang masalahnya. Tak. Yang ni senang, aku yang paling susah. Kenapa aku dipilih menjadi orang yang susah? Yang rugi, banyak-banyak orang meniaga, semua meniaga untung belaka. Kenapa aku yang rugi? Jadi ini setengah manusia berfikir Tuhan tak berlaku adil kepada dia, sama ada dia menolak tentang peranan Tuhan itu dengan zahir disebut aku tak, ataupun tindakan-tindakan dia yang mendorong dia tak peduli kepada Tuhan dan rasa tak puas hati kepada agama, kepada ustaz, kepada Quran, kepada ni, dia rasa macam tak ada apa-apa jasa lah. Tak ada apa-apa jasa yang Tuhan berikan kepada dia. Ini yelah, kita cakap kita tak sakit, mungkin kita cakap begitu kan. Tapi mungkin kalau orang yang ditimpa musibah, yang ditimpa bencana, yelah itu yang akan lebih merasai ujian ini. Saya cukup bimbang tuan-tuan. Saya cukup bimbang. Bila cakap tentang ini, dibimbang. Bimbang apa? Bimbang kita diuji. Kita diuji dengan sakit, diuji dengan susah. Kalau kita sakit, isteri kita sakit. Kalau tak isteri kita sakit, suami kita sakit. Kalau tak sakit, anak-anak kita sakit. Kalau anak kita rugi lah apa pun, macam menjadi bimbang juga kan. Tapi kita minta Tuhan bagi yang elok kepada kita, yang boleh menyenangkan hati kita, yang tak menyusahkan kita. Kita doa yang macam itu. Dan walau bagaimanapun kita menerimalah segala ketentuannya, walaupun kita tak suka, tetapi kita wajib beriman kepada qada dan qadar dan menganggap apa yang Tuhan berikan kepada kita kebaikan, keadilan, dan kita perlu bersangka baiklah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada manusia yang menyalahkan Tuhan, menyalahkan takdir, apa nak buat macam ni, macam tu kan, dalam mulut-mulut yang dia cakap ataupun tindakannya, so dia akan membawa kepada masalah hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang memerlukan kepada sabar, tabah, redha, syukur dan sebagainya, untuk dia lebih meyakini ataupun lebih menerima segala ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang ketiga ada kumpulan dan golongan yang terpengaruh dengan manusia. Yang terpengaruh dengan dunia. Yang terpengaruh dengan dunia. Dan menganggap Tuhan tidak membawa apa-apa erti dalam kehidupan mereka kerana kesenangan mereka diperoleh disebabkan usaha mereka. Jadi mereka ni terpengaruh dengan dunia lah. Dan
apa kita kata, apa yang kekayaan yang mereka dapat, duit yang mereka ada, pencapaian yang mereka ada adalah usaha mereka. Mereka hanyut dengan dunia. Mereka hanyut dengan keindahan, seronok, hiburan, seronok, pengaruh. Jadi ini jadi masalah. Jadi mereka perlu meyakini pandainya dia Tuhan yang bagi. Hebatnya dia Tuhan yang bagi. Pangkat setinggi-tinggi pangkat pun Tuhan yang bagi. Ini perlu diyakinilah. Kerana pandai. Ramai lagi orang yang pandai, kenapa dia dipilih? Sekolah lalu dia yang pandai. Mungkin ramai yang pandai tetapi mungkin tak peluang tak secerah dia. Di kalangan yang lain-lain dia, yang sakit, dia alhamdulillah sihat. Siapa yang pilih sakit? Siapa yang nak sakit? Tak ada siapa nak sakit, tapi Tuhan bagi sakit. Dia Tuhan pilih jadi sihat, jaga makan macam-macam, sakit juga. Kan? Biasa-biasa, alhamdulillah Tuhan bagi sihat, umur 80, 90, masalahnya tak. Jadi, oleh kerana dia hanyut dengan kesenangan dunia, menyebabkan pelan sikit lah. Okay, sorry. Oleh kerana dia hanyut dengan kesenangan dunia, akhirnya dia menafikan tentang Tuhan dan dia rasa tak perlu kepada Tuhan. Oh, ini cukup bahaya. Cukup bahaya sebab dia rasa tak perlu kepada Tuhan dan dia rasa dia rasa dia boleh buat belaka walaupun tanpa peranan Tuhan. Ini penyakit orang ado-ado. Penyakit orang ado-ado. Penyakit orang yang kaya, yang hebat, ni penyakitnya lah. Masing-masing ada penyakit, tuan-tuan. Orang kaya ada penyakitnya, orang miskin ada penyakitnya, orang susah ada penyakitnya, orang pangkat-pangkat ada penyakitnya, so masing-masing ada penyakit masing-masing. So penyakit kepada orang yang ada-ada, orang yang kaya, orang yang hebat, orang yang ni, dia rasa kemampuan dia. Ini masalahnya dan dia terpengaruh dengan dunia, pangkat dan sebagainya sehingga dia tak rasa perlu kepada agama. Yang keempat, ada di kalangan manusia yang ingin memikirkan logik dalam urusan agama. Dan dia nak tunggu logik dulu, baru dia yakin dan percaya kepada agama. Kerana dia tak mahu diperbodohkan atas nama ketaatan dan kepatuhan kepada agama. Tuan-tuan, dalam agama ni ada dua perkara. Satu, benda yang tak logik, kita kena buat walaupun tak logik. Tak logik, Ustaz. Ialah, dalam bab ibadat. Saya ada jumpa seorang lawyer. Dia tak terima pandangan saya. Dia kata, mana boleh nak agama semua logik. Kita kata agama ni ada bahagi dua. Ada bahagi dua. Yang pertama, bab ibadat. Bab ibadat memang tak boleh logik. Bab ibadat memang tak boleh nak logik. Kenapa bab ibadat tak boleh nak logik? Kenapa sembahyang 4 perkara? Boleh logik tak? Kenapa kalau kentut, pergi ambil sembahyang? Apa kaitan kentut dengan ambil sembahyang? Patut kentut, basuhlah kat tempat kentut. Kenapa yang kentut kena ambil sembahyang? Tak logik, memang tak logik. Dalam bab ibadat, dalam bab ibadat khususnya ibadat khusus. Ibadat khusus, ibadat ada dua. Ibadat ada 3 jenis. Satu, ibadat khusus. Ibadat khusus. Yang kedua, ibadat am. Yang ketiga, perkara biasa tetapi dijadikan ibadat. Perkara ibadat khusus ni macam semayang. Semayang ni ibadat khusus. Ibadat khusus ni maksudnya yang memang dijelaskan rukun apa semua ni. Sah batalnya apa semua ni disebut ibadat khusus. Ibadat am macam kita baca Quran, zikir. Ini ibadat am lah. Ibadat am ni dia tak terikat dengan masa. Dia boleh buat bila-bila. Dan dia tak adalah mesti ada kaedah-kaedah yang tertentu. Dia umumnya begitu. Tapi semayang tak boleh. Semayang 5 waktu tak boleh. Ada waktunya, ada masanya, ada kaedahnya, ada begini kan. Itu kita kata ibadat khusus. Adapun
Perkara yang adat kita jadikan ibadat, makan, tidur, ni perkara adat tetapi kita ubah jadi ibadat. So, masalah perbincangan kita pada hari ini ialah ada di kalangan manusia yang kononnya tak mau diperbodohkan atas nama agama. Jadi, dia nak semua ni logik. Kita kata begini, ada dua perkara yang saya sebutkan tadi. Satu, perkara ibadat. Yang kedua, perkara yang bukan ibadat, tapi perintah Tuhan. Bila kita sebut perintah Tuhan ini, bila Tuhan suruh, Allah Ta'ala kata, ahallallahu al-bai'a, Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Jadi kita tak apalah kita terima tentang jual beli, tentang riba. Dia kata macam mana nak boleh jadi untung kalau tak ada riba? Mesti ada riba sebab bila kita berniaga, bila kita bagi hutang, mestilah kita nak ambil untung sikit. Macam mana untung kalau tak ada riba? Jadi kita ni tuan, bila Tuhan telah perintahkan kepada kita tentang sesuatu hukum, kita isunya bukan logik ataupun tak logik. Bukan logik, itu bukan isunya. Isunya ialah bila Tuhan perintahkan kepada kita sesuatu hukum, kita yang cuba carikan logik dan hikmahnya. Bukan nak tunggu logik dulu baru nak percaya. Salah. Logik dulu baru nak ikut. Ini salah. Logik dulu baru nak beriman. Ini pun salah juga. Tak betul. Bila Tuhan telah perintahkan kepada kita sesuatu hukum, sesuatu perkara, maka kitalah yang perlu untuk mencari hikmahnya dan logiknya. Buat dan cari logiknya. Apa hikmahnya dan apa logiknya. Bukan cari logik dulu baru percaya. Buat. Nak cari logik, kalau tak bertepatan dengan logik akal kita tu yang bermasalah, bukan perintah Tuhan tu bermasalah. Kalau Tuhan tu bermasalah, maknanya siapa Tuhan? Kau ke Tuhan ke? Tuhan ke Tuhan? Jadi contohnya kan tentang jual beli dengan riba. Kita kata macam mana nak untung kalau tak ada riba? Kalau dengan judi kan, sekarang ni kecoh sikit pasal judi kan. Judi. Arak. Judi Ustaz. Judi ni, saya berjudi. Yang kawan berjudi. Judi apa? Piala Dunia dulu. Siapa menang? Argentina menang ke Perancis menang? Kita judi dua orang. Kalau Perancis menang, saya bagi awak 100. Kalau Argentina menang, awak bagi saya 100. Ustaz, kami ni sama suka Ustaz. Saya tak ambil duit Ustaz, saya kalah, saya reda, dia kalah, dia reda. Apa masalah Ustaz? Betul tak? Kalau nak cerita bab judi sekarang, kecoh sikit pasal judi. Judi di Kedah telah tak bagi judi. Tak bagi judi. Dia kata judi ni budaya orang Cina. Orang Cina marah. Dia kata budaya, dia bukan budaya mereka, dia budaya kaki judi. Dia tak kira bangsa kan. Jadi walaupun mereka suka judi, tapi tak boleh nak dikaitkan dengan budaya bangsa, tetapi ialah budaya kaki judi. Okeylah, saya tak nak tentang, tapi saya nak sebutkan tentang judi ni kan. Dia sebut haram judi. Orang kata saya kalah, saya reda, dia kalah, dia reda. Apa masalah Ustaz? Apa masalah? Jadi Islam kata kau reda ke tak reda, tak boleh. Tak boleh judi. Reda ke tak reda tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab kan judi ni bermain dengan nasib. Judi ni bermain dengan nasib. Kita pergi tikam nasib. Tengok apa nama ni, menang antara siapa, Perancis ke Argentina menang bola Piala Dunia tak? Ni orang lelaki lah tak? Siapa menang? Jadi apa kaitan dia dengan kita? Kita tak pasal-pasal untung, yang kawan rugi.
Jadi Islam tak bagi berkaitan dengan nasib. Islam tak bagi perkara-perkara berkenaan. Islam haramkan judi. Haramkan judi. Walaupun pada kita nampak macam tak logik, pasal apa ikut suka aku lah, ni duit aku, ni duit dia kalah dia redha, aku kalah redha, apa masalah redha? Apa masalahnya judi ni? Pasal masing-masing merelai antara satu sama lain. Bukan isu kat situ. Tetapi Islam tak bagi kerana implikasi daripada judi ini membawa perkara yang tak baik kepada masyarakat. Berzina. Saya suka Ustaz, dia pun suka. Saya suka, dia suka. Kami masing-masing suka, sama suka nak berzina. Apa masalah Ustaz? Kan? Bukan anak Ustaz. Kan? Bukan bini Ustaz. Saya dengan dia je Ustaz. Kan? Tak pelempang je jawabnya kan. Tapi kita kata, masalahnya bukan masalah kau. Kan? Tetapi masalah agama ni menjaga kemaslahatan manusia. Bila agama menjaga kemaslahatan manusia, maka agama tahu mana yang elok dan mana yang tak elok. Agama tahu mana yang elok dan mana yang tak elok. Bila agama tahu mana yang tak elok, tetapi manusia fikir, manusia ikut hawa nafsu. Kan? Manusia fikir ini tak logik. Dia ikut kepala dia. Mana boleh ikut kepala dia? Kena ikut kepala agama lah. Jadi, ini menjadi masalah apabila setiap sesuatu agama itu perlu nak dilogikkan. Baru nak percaya. Boleh untuk kita nak mencari logik, hikmah, sebab, munasabah daripada sesuatu hukum. Memang kita dituntut untuk nak cari. Tetapi bukan dengan cara nak logik dulu baru nak percaya, itu salah. Kita beriman dengan tentang judi tak bagus kepada manusia. Kan? Alhamdulillah ada pihak contohnya di Kedah mengharamkan judi. Alhamdulillah kita sukalah. Kan? Masyarakat yang tak ada judi. Fokus tentang keluarga, fokus tentang masyarakat, judi. Sesuatu yang tak kaya, judi ni tak kaya. Kan? Yang kaya tu okey judi je. Judi ni kaya untung sikit je. Kan? Kena tikam dapatlah RM500. So tikam lagi, tikam. Yang di duit ditikam tu lebuh habis daripada 500. Contohnya, maknanya yang kaya ni token judi lah yang buat game tu. Kalau token judi rugi daripada game yang dia buat apa? Dia meniaga. Judi ni meniaga juga. Jadi itulah tuan-tuan, nak ceritanya apabila manusia nak logik dulu baru nak percaya ni masalah. Lantas kita mendengar ada ungkapan yang mengatakan bahawa agama adalah candu kepada masyarakat. Agama adalah candu. Ini digunakan oleh kumpulan macam komunis, kan. Mereka ni bukanlah kata agama ni dadah, tapi mereka nak ceritalah agama ni digunakan oleh ahli agama untuk menipu orang. Bila dah sakit, diberikan kata ini Tuhan dah uji apa semua, dia redha, dia apa semua. Ini agama candu. Agama tu tak ada katanya. Ini kumpulan yang kita kata ini adalah kumpulan geng komunis. Yang kumpulan-kumpulan ini tak percaya kepada agama. Kumpulan komunis ni tak percaya kepada agama. Bila tak percaya kepada agama, maka mereka menganggap agama ni benda yang boleh digunakan untuk manipulasi minda masyarakat. Lalu mereka kata agama lah candu, digunakan untuk manipulasi masyarakat. Lalu mereka kata kan geng-geng agama ni, geng ustaz menunggang agama. Menunggang agama. Jadi ialah saya tak nafikan ada di kalangan mereka-mereka yang salah guna agama, yang ialah tak betul lah dalam cara dia mengajar, kan. Dia nak peras ugut lah, dia nak ambil untung. Tapi kita sebut menunggang agama. Tapi kita lihat ada juga orang menunggang undang-undang, ada orang menunggang perlembagaan, ada orang yang menunggang peraturan. Agama ni peraturan. Agama ni adalah hukum ni peraturan. Memang adalah di kalangan orang yang menggunakan peraturan untuk kepentingan mereka. Orang yang terlibat dengan rasuah tu semua menunggang-nunggang lah tu. Menunggang-nunggang dan tunggang-tunggang belaka. Kan? Jadi ada orang sebut ini menunggang agama. Saya kata menunggang-menunggang ni
bukan menunggang agama aja, menunggang perlembagaan pun ada, menunggang undang-undang pun ada, menunggang peraturan ada. Sebab agama adalah set of peraturan. Ada orang yang apa nama ni, yang pandai menggunakan agama untuk kepentingan dia. Ada orang yang menggunakan undang-undang untuk kepentingan dia. Ada orang yang menggunakan perlembagaan untuk kepentingan dia. Kalau digunakan untuk kepentingan yang betul, yang baik, mengikut lunas, mengikut acara-acara agama, tak ada masalah. Tapi mengikut cara yang salah, mengikut yang itu yang paling masalah. Jadi bila kita sebut menunggang, menunggang agama lah ni. Kan? So menunggang perlembagaan, menunggang undang-undang, tak dianggap menunggang pula. Ini kan salah kan. Kadang-kadang orang melihat agama ni sebagai benda yang dipandang negatif. Ini benda yang tak kenalah. Jadi yang kita bincang bab agama tak logik ni, kita kena meyakini bahawa manusia ni ada limitasi. Tak semua benda yang dia boleh tahu dan dia layak untuk tahu. Ada banyak manusia, banyak dalam dunia manusia ni benda yang dia tak tahu. Contohnya kan, yang kita sebut tak tahu ni kan, kita hari ni, esok, lusa, bulan depan adalah kajian baru dan penemuan baru. Bila ada kajian baru, penemuan baru, berarti hari ni kita tak tahu. Sebab esok lusa ni ada penemuan baru, berarti hari ni kita tak tahu. Apa yang kita tahu hari ni kan, berbanding dengan orang dulu kan, orang dulu tak tahu guna internet, kita tahu guna internet kan. Maknanya mereka tak tahu, kita tahu. Yang ke depan ni lagi banyak benda-benda yang akan diketahui oleh manusia pada masa akan datang, berarti pada hari ni kita tak tahu kan. Maka berterusanlah manusia ni tak tahu semua perkara kan. Jadi kerana itulah Tuhan bagi agama, nak bagi satu panduan, hidup jadi selamat, hiduplah dengan agama supaya manusia ni ada panduan untuk bertemu dengan Tuhan. Masalah bila manusia kan, dia rasa banyak dia rasa banyak tahu dalam semua perkara, dan realitinya tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, kita ni banyak dalam dunia perkara yang kita hanya terima je, kita tak terima rasionalkan. Maksudnya dalam dunia ni kita terima je, mana tak sempat nak fikir semua perkara pun. Kenapa kita makan ubat, macam mana ubat tu boleh masuk dalam perut. Tuan-tuan makan ubat Panadol lah, makan Panadol kan, sakit perut, sakit kepala, sakit apa semua, Panadol belaka, paracetamol lah. Panadol belaka, kita Panadol lah, sudah faham tak, makan Panadol. Sakit apa namanya, sakit tangan ni kan, makan Panadol. Sakit ni makan Panadol belaka. Kenapa, macam mana Panadol ni boleh menyebabkan kita kurang rasa sakit? Macam mana Panadol boleh sakit? Fikir ke? Tak fikir, makan je dah kan. Sakit kepala, makan je, sakit kepala, tidur, demam, makan Panadol dua, telan 2 biji, hilang demam, kebah. Jadi kenapa? Mana-mana ada manusia fikir semua perkara nak logik tu, terima je kan. Dalam agama pun begitulah, bukanlah kita tak logik, kita buat dulu, kemudian barulah fikirkan logiknya macam mana. Kita perlu makan ubat, macam mana ubat ni boleh jadi hilang sakit kepala kan? Kita fikir dulu baru kita makan ubat. Ada tak ubat macam itu kan? Kita sakit kan, tuan-tuan ada yang sakit darah tinggi apa semua dah kan, tanya doktor, macam mana ubat ni boleh menyebabkan apa nama ni, saya hilang sakit jantung, macam mana? Dia masuk dalam perut ni apa benda, enzim dah pula apa semua. Okey dah doktor, macam ni saya makan lah kan. Adakah semua orang nak terima penjelasan seperti itu baru makan? Matilah dulu ramai orang. Buat dulu, makan dulu apa semua dah ni, baru fikir macam mana. Nak fikir tak fikir pun tak apalah, buat je kan. Bukanlah suruh tak nak fikir tak dalam agama, tapi nak ceritanya kenapa bab agama nak fikir logik dulu baru nak percaya, bab lain kau tak fikir semua kan. Ini tak konsisten. Kita kena fikir secara waras, kerana kita meyakini bila Tuhan telah berikan kepada kita sesuatu perkara, maka kita kena fikir yang terbaik. Tuhanlah beri yang terbaik kepada kita. Okey, yang terakhir ialah agama membawa keburukan. Ada orang yang marah kepada agama ni. Dia kata agama ni menyebabkan manusia ni berbeza pandangan, bergaduh,
bermusuh, berperang antara satu sama lain. Sebab maksud ada agama lah. Agama. Sebab bila ada agama, ada perbezaan, ada sebab manusia nak gaduh. Nah, ada Islam, ada kafir, gaduh lah. Sebab yang Islam, yang ni kafir, yang ni agama Islam, ni Kristian. Jadi tak payah agama-agama ni, sebab agama ni when religion becomes evil, katanya. Bila agama ni bawa jahat. Ada seorang lah, apa nama orang putih lah, dia menulis, nama dia Charles Kimball, dia ni seorang padri, kata saya lah. Dia kata agama ni suruh buat jahat, katanya kan. Disebabkan agama lah orang berbeza pandangan, orang bergaduh, orang begini, jadi bermusuh, berperang. Kita kata, orang tak ada agama pun perang lagi teruk. Dia kata orang agama ni berbeza-beza pandangan pun. Ya memang betul lah, tak nafikan dalam agama ni memang berbeza pandangan, gitu gini, dakwah dan sebagainya. Orang yang tak ada agama perang lagi teruk. Hiroshima dan Nagasaki tu yang berperang ni orang agama ke orang tak agama? Sampai apa nama ni, musnah habis dengan bom nuklear dulu kan, ramai orang yang mati kan. Yang berperang-perang ni orang Yahudi, orang berperang ni bukan sebab agama, tapi sebab nafsu manusia yang tak terbatas ingin menguasai, yang menyebabkan akhirnya mereka marah, ataupun mereka menguasai, ataupun mereka buat apa kita panggil, mereka kontrol, mereka nak supaya kata-kata mereka dengar ni yang membawa kepada perpecahan dan keburukan. Okey, itu 5 perkara yang kita bincangkan tadi, dan akhirnya kita akan bawa kepada manusia, 3 jenis manusia. Ada manusia yang mengucap syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, Islam. Yang atheist, dia separuh je. Asyhadu an la ilaha, dia separuh, aku mengaku tak ada Tuhan, atheist. Kafir, dia tolak semua, Tuhan pun tak ada, apa pun tak ada. Dia tak peduli tentang Tuhan, dia menafikan tentang Tuhan. Okay, ini 3 jenis manusia. Ringkasnya perbincangan kita tadilah, perbincangan kita tadi ada 5 punca manusia bermasalah dengan Tuhan. Saya harap jelas dia sampai kepada tuan-tuan tentang bagaimana manusia yang bermasalah dengan Tuhan. Okey, kalau ada apa-apa persoalan, boleh dikemukakan, insyaAllah saya akan cuba memberikan maklumat. Okey, kita buka soalan. Sila tanya soalan. Silakan Pak Nur Azhar Mahmud. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, apa beza free thinker dengan atheist, Ustaz? Sebab pengalaman saya, free thinker lebih jika kita melihat kita solat, dia hormat. Jika dia melihat agama lain menunaikan ritual, mereka hormat. Tetapi atheist mungkin menolak segala-galanya, kan? Ya. Okey. Atheist ni dia benci terhadap agamanya tinggi. Dan dia menunjukkan apa kita kata perasaan ataupun sikapnya terhadap agama tu, kebencian terhadap agama tu tinggi. Maka atheist ni biasanya mereka agresif, dengan kata lain, mereka agresif. Walaupun ada kumpulan atheist, kumpulan yang tak percaya kepada agama, yang tak peduli kepada agama, ada macam atheism, dia tak peduli kepada agama lah, dia tak peduli ada ke tak korang lah agama. Tapi kumpulan atheist ni dia agak agresif, tak suka agama tu, membenci Tuhan tu, memang nampak jelas, lebih jelas. Dan faktor yang menyebabkan mereka membenci, menolak agama tu sebab kita dah bincangkan dulu, antaranya ialah masalah psikologi, masalah yang mereka benci Tuhan. Yang menyebabkan mereka refleks daripada itu, mereka agresif terhadap Tuhan. Adapun free thinker ni apa kita panggil,
berfikiran apa nama ni, free ataupun apa kita orang Melayu kita panggil berfikiran bebas, fikiran bebas. Dan mereka ni kadang-kadang boleh terima agama tapi nak logik. Terima agama boleh terima ikut, dia tak ada masalah. Dia tak ada masalah sangat. Biasanya secara umumnya begitulah. Tapi mungkin berbeza antara orang ke orang. Tapi boleh saya katakan bahawa atheist dia agresif menentang Tuhan, marah kepada Tuhan sebab ada masalah-masalah dalaman tadi. Free thinker ni dia tak ada masalah sangat, dia okey je mana-mana, selagi mana boleh diterima logik, diterima, kalau tak logik dia tak terima lah. Ini kita kata free thinker tu begitu. Okey, Puan? Kalau dalam bahasa Arab, sabi'in tu Ustaz, dikategorikan yang mana tu? Free thinker ataupun atheist? Apa dia? Sab'in? Ya, sabi'in. Sab'in. Saya tak faham apa maksud sab'in tu. Ada saya terserempak dalam surah Al-Maidah. Ada yang menyatakan kaum Yahudi, Nasrani dan Sabi'in. Wah, wassabi'in. Wassabi'in. Nanti saya semak balik. Nanti saya semak balik. Nanti minggu depan saya akan maklumkan. Saya bimbang salah pula tafsiran saya terhadap wassabi'in tu. Jadi saya kena tengok balik. Jazakallah khairan Ustaz. Okey, sama-sama. Seterusnya ada soalan yang lain. Ada soalan yang lain, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi Ustaz ada cakap pasal kalau kita bertanggung duit, maknanya kita berjudi lah kan. Ya. Sebab kalau saya menang, saya bayar, awak bayar, kalau awak menang, saya bayar. Tapi kalau dia bertarung macam belanja makan, yang seorang ni cakap kalau dia menang dia akan belanja makan. Kalau you menang, you belanja makan. Itu pun termasuk judi Ustaz. Judi lah tu. Judi juga Judi juga. Okey, terima kasih Ustaz. Sama. Main badminton contohnya kan, main badminton. Okey, siapa menang, siapa yang kalah kena bayar court. Bayar court contohlah kan. Contoh tadilah macam sama juga macam tadi kan. Suami kata dengan isteri sama juga. Makna tak boleh lah Ustaz ya? Tak boleh. Okay. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya. Tapi kalau macam ni kan, kita cakap dengan anak-anak, siapa ni menang, awak kena puasa. Kita macam gitu boleh tak Ustaz? Kalau menang puasa. Itu dipanggil dengan nazar. Nazar. Nazar ni bukan judi kan? Bukan judi lah. Bukan judi, nazar bukan judi. Kalau saya anak saya dapat sekian, saya nak buat kenduri, saya nak buat itu, nak buat ini, itu dipanggil dengan nazar. Itu bukan judi. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama. Okey, silakan kalau ada. Ada lagi soalan yang lain? Kalau kita macam ni kadang-kadang kan, yelah kita terasa macam ni, itu macam ya Allah, kita mengeluh tu, itu namanya kira bisikan syaitan ke apa ke Ustaz? Kita boleh ke macam mengeluh ke apa ke kan? Sepatutnya kan kita tak boleh mengeluh kan, kita rasa bersyukur ya sentiasa. Tapi kadang-kadang tu terluah lah gitu. Allah, yang macam gitu kan, macam umpamanya lah gitu, kita rasa macam dengan Allah Ta'ala tu macam mana? Jadi memang kadang-kadang mulut kita ni tercepat keluar. Tak nafikan kan, mulut kita tercepat keluar benda-benda yang begitu, terburuk sangka dengan Tuhan. Jadi kita tarik balik lah. Kita tarik balik.
salah, mulut aku tampar sikit, contohlah. Oh, Contoh. tumpah. Biasa sangat sebut macam itu, contohlah kan. Tapi lepas tu cakap, astagfirullahaladzim. Cakap macam tu juga, boleh juga lah Ustaz. Kita sedar, alhamdulillah lah kan, sedar. Sebab kadang-kadang saya tengok, alah ini agaknya bisikan syaitan lah. Macam tu saya selalu cakap. Memang kadang-kadang macam tu, buat begini kan, sehingga kita terfikir secara yang salah, fikir bukan-bukan kan, ataupun tersebut. Jadi dia istilahnya gini, kalau benda tu tak keluar, masih lagi dalam hati, dalam perut kan, lebih mudah dimaafkan. Kalau kita sebut kan, maknanya lebih berat sikit. Kalau kita nak mengumpat orang, mengumpat dalam hati. Mulut jangan cakap. Jadi apa nama ni, sama juga dengan benda macam tu, timbul perasaan dalam hati. Ish, janganlah apa itu. Mengumpat sendirilah namanya Ustaz deh. Mengumpat sendirilah. Kalau orang kata mengumpat boleh tak? Boleh. Boleh macam mana? Mengumpat dalam hati. Mengumpat kat mulut. Jadi mengumpatlah hati, tak seronok kan, nak cakap baru seronok. Gitulah. Itulah bisikan syaitan Ustaz. Iyalah, itulah. Kalau boleh dijauhkan, alhamdulillah, jangan ada terlintas dalam hati kita benda-benda yang boleh merosakkan fikiran dan juga kita berfikir yang bukan-bukan. Okey, terima kasih Ustaz. Okay. Terima kasih Ustaz. Sama. Baik Ustaz, saya kira setakat itu saja kot. Ya, okay, Semua insyaAllah. dah jelas dan Ustaz, kita boleh kita tahukan dulu untuk sesi yang akan datang. Dan jazakallahu khairan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Dr. Faisal atas pencerahan dan proses ilmu itu tadi, dan semoga perkongsian ini dapatlah sedikit sebanyak membantu memberikan penjelasan dan kefahaman bagi kita semua. Dan seterusnya marilah sama-sama kita ikuti sesi Kitab Al-Azkar bersama dengan Dr. Muhammad Azhar sebentar lagi pada pukul 9, dan kita tangguhkan dulu Ustaz dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.